Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya Nurul Zahira Razi. Kita ikuti rangkuman berita utama. Malaysia komited perkukuh hubungan ekonomi dan perdagangan bersama negara anggota BRICS. Perdana Menteri optimis usaha itu memperkasa perkembangan ekonomi di peringkat global demi kemakmuran bersama, senada prinsip perkongsian masa depan bersama yang diketengahkan China. Berucap pada Majlis Pembukaan Expo Import Antarabangsa China CIIE ke-7 di Shanghai, Datuk Seri Anwar memuji polisi China dalam mempermudah urusan perdagangan serta pelaburan bagi merancangkan perkembangan ekonomi dan hubungan dagang antara negara. Sementara itu, sebagai negara pengemudi sidang kemuncak ASEAN 2025, Malaysia berhasrat bertingkat kerjasama dan rangka kerja serantau yang inklusif. Jelas Perdana Menteri kerjasama pelbagai negara dalam perdagangan bebas dan kemampanan perlu dimanfaatkan untuk kemajuan global, bukan sebagai senjata bagi lenyapkan persaingan. CIIE merupakan inisiatif China menyediakan platform untuk negara terlibat dalam inisiatif jalur dan laluan bagi mempromosi termasuk mengekspor barangan serta perkhidmatan ke China. Inisiatif Fly Siswa dijadikan inisiatif tahunan Kementerian Pengangkutan. Perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri pada 3 September. Bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan untuk pelajar IPT ini mengukuhkan integrasi wilayah antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan. Tahun depan subsidi tiket penerbangan termasuk inisiatif Fly Siswa dan subsidi tiket musim perayaan telah dimasukkan ke dalam belanjawan 2025 dengan anggaran perbelanjaan RM48 juta. Situasi di kawasan pantai timur Sabah Esun selamat dan terkawal walaupun 14 negara masih belum menarik balik nota nasihat perjalanan melarang rakyat mereka melancong ke kawasan itu. Antara langkah diambil KDN menjenamakan semula terma perintah berkurung kepada Perintah Kawalan Pergerakan Esun Sabah berkuat kuasa 18 Oktober lalu, di samping melaksanakan sesi libat urus dan tinjauan keselamatan berkelompok. Ini pula mengenai pelaksanaan penyasaran subsidi diesel. Setakat 31 Oktober lalu, lebih 140,000 penerima budi madani individu dan 65,000 budi agri-komoditi diluluskan. Menteri Keuangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menyatakan jumlah bayaran RM160 juta dalam tempoh 5 bulan disalur sejak dilaksana pada Jun. Susulan jangkaan musim tengkujuh bermula hari ini hingga Mac tahun depan. Orang ramai diingatkan sentiasa peka keadaan cuaca semasa dan mengikut arahan pihak berkuasa demi keselamatan diri serta keluarga. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi meminta masyarakat cakna dan bersiap siaga sebaiknya bagi menghadapi sebarang keadaan. Beberapa episod hujan lebat mungkin mengakibatkan banjir, terutama di kawasan rendah dan berhampiran sungai di negeri pantai timur Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dalam pada itu, Bilik Gerakan Bencana Kementerian Kerja Raya kini diaktifkan sebagai persediaan menghadapi monsun Timur Laut. Peranannya bagi memantau situasi serta menyelaras kesiapsiagaan pasukan, terutama di peringkat daerah. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan bilik gerakan itu lengkap dengan sistem dan aset untuk memantau banjir. RM16.83 juta diperuntuk tahun ini dalam rancangan Tempatan Banjir RTP. Ia bagi laksana 391 sebut harga dalam usaha kurangkan risiko banjir, terutama negeri di Pantai Timur. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata GPS telah laksana beberapa langkah jangka pendek bagi tangani isu berkaitan. Ketika ini terdapat 26 projek RTP di seluruh Pantai Timur dengan kos berjumlah RM8 bilion. Salah satunya telah pun siap iaitu projek RTP Lembah Bertam, Cameron Highlands, manakala 10 projek masih dalam peringkat pra-pelaksanaan.
Sementara itu, kelewatan pelaksanaan projek RTB di Pantai Timur berpunca daripada masalah pengambil alihan tanah dan pengalihan semula utiliti. Jelas Datuk Seri Fadilah, isu pengambilan tanah bagaimanapun telah selesai dan projek terlibat mendapat pelanjutan tempoh kontrak. Bagi masalah pengalihan utiliti pula, pihaknya sudah dapat persetujuan daripada syarikat utiliti dan diharap kontraktor yang dilantik dapat segera mengalihkan utiliti berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan bagi atasi masalah ombak laut yang menyebabkan hakisan pantai di Sarawak, Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air melalui JPS sedang melaksanakan projek membina struktur perlindungan banjir dan kawalan hakisan pantai sebanyak 316 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 diperuntuk. Dijangka projek bermula Oktober 2025 dalam tempoh pelaksanaan 5 tahun. Baik saudara, kita ikuti perkembangan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di kebanyakan negeri di sekitar Semenanjung pada petang ini, terutamanya melibatkan kebanyakan kawasan untuk negeri-negeri di utara dan juga pantai timur Semenanjung. Selain itu, ribut petir turut berlaku di beberapa kawasan untuk negeri Pahang, di sekitar Lembah Kelang, di pedalaman Negeri Sembilan dan juga di daerah-daerah di negeri Johor. Namun begitu, hujan lebat dan ribut petir yang berlaku untuk negeri-negeri di utara Semenanjung dan juga di pantai timur Semenanjung ini dijangka boleh berterusan sehinggalah ke waktu malam nanti. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan berkenaan dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan cuaca tersebut. Kita lihat keadaan cuaca semasa untuk negeri Sabah dan Sarawak. Begitu juga untuk kedua-dua negeri berkenaan, cuaca hujan lebat dan ribut petir pada petang ini turut berlaku di kebanyakan bahagian untuk negeri Sarawak dan juga Sabah. Cuaca ribut petir yang berlaku khususnya di sekitar bahagian pantai barat Sabah dan juga di bahagian-bahagian sekitar utara Sarawak seperti di Miri, Limbang dan juga Kapit dijangka boleh turut berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Dan seterusnya, kini terdapat juga taufan Yinzing yang kini berada di sekitar Filipina dan taufan ini dijangka akan bergerak ke arah Vietnam untuk beberapa hari yang akan datang. Namun begitu, keberadaan taufan ini dijangka tidak akan mempengaruhi keadaan cuaca untuk rantau negara secara langsung. Dan akhir sekali, seperti yang semua sedia maklum, negara kita kini mula memasuki fasa monsun timur laut yang dijangka akan berlaku sehinggalah ke bulan Mac nanti. Oleh itu, seperti biasa, orang ramai dinasihatkan supaya berwaspadalah untuk menghadapi musim tengkujuh ini dan sentiasa peka dengan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia daripada masa ke semasa. Sekian dahulu info cuaca kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tulislah yang baik-baik, jadilah Nurtizen. Senjata orang yang bijaksana
adalah kertas dan pena. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam. Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas oleh Bank Islam. Amanah terjamin, nilai terhasil. Mewarnaimu hanya di TV1. Bye bye bye. 11 jualan hebat. Dijamin harga rendah lagi jimat. 11 juta ringgit voucher di Shopee lah. Shopee bye bye bye. Beli sekarang. Jom meraihkan November Bulan Keluarga Kebangsaan 2024. Sertai Family Fun Run, Karnival Kasih Keluarga, Piknik Keluarga dan Rumah Kasih Madani. Nikmati kemeriahan di Pasar Keluarga X Salomak dan jualan Agro Madani. Anak-anak pasti teruja dengan aktiviti super duper, petting zoo dan sukan rakyat. Tunggu, ada hadiah cabutan bertuah menanti anda. Jangan lupa 9 dan 10 November ini, Sabtu dan Ahad, bawa keluarga ke Taman Botani Perdana Kuala Lumpur. jumpa anda di sana. Bertemu kembali. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI tahun lalu meningkat 4 anak tangga dari kedudukan 61 pada tahun 2022 kepada 57 meliputi 180 negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan kedudukan itu bukti usaha kerajaan memperbaiki tadbir urus dan ketelusan membuahkan berhasil. Strategi Pembantrasan Rasuah Nasional 2024-2028 serta penubuhan pasukan petugas khas CPI antara komitmen berterusan ke arah mencapai sasaran negara menduduki tangga 25 teratas dunia CPI bagi tempoh 10 tahun akan datang. Dan memperkukuhkan integriti, kita tidak boleh hanya bergantung pada kerajaan dan sektor swasta sahaja. NGO atau masyarakat sivil mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesedaran, mendidik masyarakat dan menjadi pemantau kepada pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Sehubungan itu, saya menyeru agar kerjasama antara kerajaan, NGO dan masyarakat sivil dapat dipertingkatkan dalam usaha memperkasakan integriti di negara kita. Datuk Seri Fadilah berucap merasmikan sambutan Bulan Integriti Nasional di Ibu Negara. 7 modul sedang dibangunkan Jawatankuasa Khas Pemulihan Akidah Pengikut GISPH. Modul itu kini di peringkat akhir untuk disiapkan. Masih lagi dalam tempoh permohonan. Permohonan untuk dia kan kita tak guna prinsip mewajibkan. Kita masih lagi peringkat untuk menggalakkan diorang untuk mendaftarkan. Dan once kita dah dapat dah tu dia punya calon-calon tu untuk adik yang kita siapkan umum. Ada beberapa modul dia. Akidah dewasa, akidah kanak-kanak, lepas tu modul rohani dan jati diri, modul kafah, modul pembangunan remaja, modul kepimpinan Mai Insaniah dan juga modul psikospiritual. Jawatankuasa khas ini diketuai Ahli Lembaga Pengarah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil. Masyarakat disaran rujuk pusat mediasi komuniti bagi menyelesaikan pertikaian secara aman. Selain sebagai penyelesai konflik, ia turut memupuk keharmonian komuniti. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Datuk Seri Hasnul Zamzam Ahmad berharap pusat mediasi dapat menggalakkan penyelesaian konflik dengan lebih cepat dan kondusif, terutamanya di kawasan pembangunan berserata yang pesat. Cara yang ada privacy, tidak perlu melalui media sosial ataupun melalui saluran media elektronik dan tidak perlu digembur-gemburkan kerana ia adalah isu-isu mungkin salah faham, perselisihan, kekeliruan tentang peraturan dan sebagainya. Jadi dengan penerangan dan penjelasan yang didengar oleh semua pihak yang terlibat, maka isu-isu yang dihadapi itu boleh selesai dengan cara yang aman. Inisiatif tersebut juga diharap mengurangkan beban pihak berkuasa seperti PDRM dalam menangani kes kecil atau pertikaian antara kejiranan.
Bola sepak Liga Super, venue perlawanan tertunda antara Perak FC dan juara bertahan Johor Darul Takzim JDT yang sepatutnya berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Manjung Ahad ini kini ditukar ke Stadium Sultan Ibrahim SSI di Johor. Perkara itu dimaklumkan Liga Bola Sepak Malaysia MFL menerusi satu kenyataan. Menurut MFL, Perak telah diminta untuk menamakan venue alternatif berikutan risiko keselamatan bagi perlawanan berprofil tinggi itu. Permintaan itu juga untuk mengelakkan sebarang insiden tidak diingini yang mungkin merencatkan lagi jadual Liga musim ini. Sebagai maklum balas kepada permintaan MFL, Perak telah menamakan SSI sebagai gelanggang mereka untuk perlawanan tertunda tersebut. Sebelum ini, dua perlawanan Perak FC dengan JDT masing-masing pada 17 Ogos dan 5 Oktober 2024 lalu terpaksa ditangguhkan akibat hujan lebat. JDT bimbingan Hector Pigdoklio kini selesa di Persada Liga dengan mengumpul 37 mata selepas 13 perlawanan, manakala Perak di kedudukan ke-7 dengan mengutip 17 mata. Penerjun negara Nur Dabita Sabri terbuka untuk berpasangan dengan Gabriel Gilbert pada mana-mana kejohanan atau tamasya sukan selepas ini. Atlet 25 tahun itu akui beliau senang bekerjasama dengan Gabriel dan saling membantu antara satu sama lain di dalam kejohanan ataupun sesi latihan sebelum ini. So for today, saya sangat berpuas hati dan gembira yang kita orang dapat habiskan competition ni seperti yang dirancang. Kalau ada mix, saya okey, saya happy je nak sinkronkan gap sebab senang. Kita orang masing-masing lead dan tolong masing-masing lah. Pada saingan semalam, Nur Dabita mengungguli acara 3 meter papan anjal seirama campuran bersama Gabriel pada kejohanan terjun terbuka Malaysia sekaligus melengkapkan emas hat-tricknya pada kejohanan berkenaan. Mereka mengutip 242.1 mata untuk merangkul emas, mengetepikan cabaran gandingan Indonesia Aldin Shah Putra Rafi Gladys Larissa Garina yang meraih perak, manakala gangsa diraih Max Lee Alicia Lim dari Singapura. Menjelang trofi juara-juara Asia ACT Wanita 2024 yang bermula 11 November ini di Rajgir, India, pasukan hoki wanita kebangsaan telah menjalani persiapan dengan latihan berintensiti tinggi di bawah tekanan. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim berkata inisiatif itu diambil bagi meningkatkan kekuatan mental dan fizikal pemain negara. Okey, kita tahu yang bila kita lawan pasukan-pasukan yang physically stronger, physically faster daripada kita, jadi kita perlu ubah cara permainan kita. Kita tak boleh macam selalu tempo tinggi, kita try to manage, try control game. Tapi hoki dia game yang laju di mana kalau press dia can press as a team, high press. Jadi untuk kita ada banyak player punya quality. Tambah Nasihin, skuad kendaliannya kini sudah berada di fasa akhir persiapan untuk beraksi dalam perlawanan berprestij itu. Selain Malaysia dan tuan rumah India, ACT Wanita turut disertai China, Korea Selatan, Jepun dan Thailand. Bagi melaksanakan misi mempertahan maruah, mencipta secara setiap pertemuan, takkan jenta dengan pasangan. Nombor kedua terus tegakkan satu perjuangan, satu suara akan yang direncana di dada dalam memburu takkan keraguan. Semua terbicara Sekolah dan Badan Keagamaan Bukan Islam Zon Pedalaman Bawah terima bantuan kewangan RM6.2 juta. Laporannya bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Redwin.
Ya Zahira, 6.2 juta ringgit bantuan kewangan kerajaan negeri disalurkan kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam bagi zon pedalaman bawah tahun ini. Bantuan disalurkan kepada 48 sekolah, 100 gereja dan 28 tokong itu melibatkan 176 kelulusan. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, bantuan disalurkan bagi meringankan beban sekolah dan badan keagamaan bukan Islam dalam memastikan kemudahan institusi berkenaan selamat, kondusif dan selesa digunakan. Dalam belanjawan 2024, kerajaan negeri menyediakan 56.75 juta ringgit untuk diagihkan kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam di Sabah. Dengan peruntukan tersebut, 1,839 kelulusan telah diberikan. Tahun ini, peruntukan tambahan 2.70 juta ringgit diberikan untuk menampung pertambahan permohonan. Datuk Arifin yang juga Exco Agama dan Pendidikan berkata demikian dalam majlis penyerahan bantuan kewangan kerajaan negeri kepada sekolah dan badan keagamaan bukan Islam bagi zon pedalaman bawah meliputi daerah Papar, Bembakut, Kuala Penyu, Menumbuk dan Sepitang. Teks ucapannya dibacakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ruslan Muharram. Bercakap kepada pemberita, Datuk Ruslan menyifatkan bantuan diberikan satu pendekatan terbaik yang menekankan dasar keadilan dan kesaksamaan tanpa mengira perbezaan kaum dan agama. Sebagai alat tuju Sabah Maju Jaya, sudah tentu pendekatan kerajaan kita pada hari ini untuk mengharmonikan hubungan harmoni kita di antara satu dengan lain yang berbilang bangsa, berbilang agama, tidak akan memisahkan untuk kita sama-sama dalam menerajui kerajaan kita pada hari ini. Bantuan kewangan ini sangat penting untuk sekolah-sekolah. Walaupun namanya sekolah bukan Islam, tapi sebenarnya orang Islam pun banyak yang menjadi murid di sekolah ini. Dan juga bagi badan-badan keagamaan ini sangat penting juga untuk rakyat negeri Sabah. Sama ada orang Islam, bukan Islam. Agama ini adalah semua mengajar yang baik sebagai mengisi jiwa rakyat untuk ke arah yang baik. Kerajaan negeri Sabah yang ada pada hari ini memang mereka berlaku adil kepada semua kaum yang ada di Sabah ini, tidak mengira bangsa dan agama. Mereka semua mendapat manfaat daripada apa yang telah dihasilkan oleh kerajaan negeri Sabah. Dalam majlis ini, 77 penerima bagi zon pedalaman bawah menerima bantuan kewangan berkenaan. Peruntukan besar kepada Sabah dalam belanjawan 2025 bukti komitmen kerajaan membangunkan Sabah. 3 sektor dijangka menerima impak, iaitu infrastruktur, sosioekonomi dan pembangunan modal insan. Magdalena Depol ada laporannya. Kerajaan Madani menunaikan kesepakatan pemimpin terdahulu terkait Perjanjian Malaysia 1963. Maka tidak harus dipetikai sebab Sabah Sarawak diberi perhatian khusus. Kerana pertama, jurang pembangunan antara negeri perlu dirapatkan, khususnya melibatkan prasarana asas seperti jalan raya, elektrik dan air bersih. Pertambahan peruntukan pembangunan sebanyak 0.45% kepada 6.7 bilion ringgit tahun depan bukti sokongan Kerajaan Persekutuan terhadap usaha kerajaan Sabah untuk membangunkan ekonomi biru sekaligus melakar corak baharu dalam sumber ekonomi negeri. Komitmen kerajaan negeri melaksanakan dasar ekonomi biru Sabah akan menjadi penentu kepada usaha memastikan hasil bumi Sabah dimanfaatkan sepenuhnya, khususnya menerusi hasil laut dan pelancongan negeri. Ini boleh melonjakkan agenda Sabah Maju Jaya ke depan dengan ekonomi biru yang kita lihat bahawa ekonomi biru ini mempunyai satu strategi yang sangat meluas ya, yang berkaitan dengan hasil dan sumber laut di Sabah ini yang kita dikelilingi oleh lautan.
Selain potensi sebagai lokasi utama ekonomi tenaga boleh baharu, insentif cukai istimewa kepada pemodal dijangka menarik lebih banyak pelaburan ke Sabah, sekaligus merancangkan ekonomi komuniti dan menyediakan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada anak tempatan. Ikhtiar Sejati Madani juga dilihat langkah strategik untuk membugar ekonomi setempat. Langkah baharu itu menyediakan peruntukan antara RM50,000 hingga RM100,000 kepada setiap kampung atau rumah panjang bagi melaksanakan projek peningkatan ekonomi kampung masing-masing. Begitu juga dengan Kampung Angkat Madani juga merupakan satu package rancangan ekonomi yang memberi manfaat kepada masyarakat di kampung. Sementara itu, peruntukan yang besar kepada sektor pelancongan disifatkan sebagai tepat kerana ia antara penyumbang utama hasil Sabah. Sekarang ini juga kita mendapat perhatian daripada pelancong-pelancong luar negara. Jadi sektor pelancongan akan menjadi satu kalau dikatakan game changer kepada pertumbuhan ekonomi Sabah. Peruntukan besar yang diberikan kepada Sabah dalam Belanjawan 2025 menjadi petunjuk jelas kepada komitmen Kerajaan Persekutuan terhadap pembangunan negeri Sabah. Magdalena De Paul, RTM. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sabah bersedia sepenuhnya dari segi logistik dan anggota bagi menghadapi musim monsun Timur Laut MTL yang bermula November ini hingga Mac tahun depan. Ketua Sektor Operasi APM Negeri Sabah, Kolonel Erwin Elvarawan Kinsui yang ditemui RTM berkata, 40 pejabat APM bersiap siaga diatur gerak jika berlaku bencana termasuk banjir pada bila-bila masa. Jelasnya terdapat 249 aset logistik APM, antaranya 126 kenderaan darat dan 123 kenderaan air serta udara yang berada pada tahap terbaik. Tetapi kita minta mana-mana penduduk dalam tempoh MTL ini berjaga-jaga untuk berpindah. Mana-mana dokumen yang penting itu kita boleh simpan di tempat yang selamat, dan sekiranya ada arahan daripada mana-mana pihak yang berkaitan untuk pemindahan, segera berpindah ke tempat yang sudah ditetapkan. Beliau berharap orang ramai sentiasa berwaspada dan mengikuti panduan serta ramalan cuaca dikeluarkan Jabatan Meteorologi agar dapat bersedia awal. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu untuk petang ini. Kembali bersama dengan Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Zahira. Baik, terima kasih Redwin. Tulislah yang baik-baik, jadilah nurtizen. Senjata orang yang bijaksana adalah kertas dan pena. Forum Perdana Ehwal Islam setiap Khamis 9 malam. Rancangan Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan khas oleh Bank Islam. Amanah terjamin, nilai terhasil. Mewarnaimu hanya di TV1. Bye-bye-bye, 11 jualan hebat, dijamin harga rendah lagi jimat. 11 juta ringgit voucher di Shopee lah. Shopee bye-bye-bye. Beli sekarang. Baik saudara, seterusnya ke Bumi Kenyalang. Lautan Kerja Premier Sarawak ke Abu Dhabi mengenal pasti peluang dan potensi membangunkan projek solar terapung serta menarik pelaburan ke negeri Sarawak. Itu antara paparan hari ini. Perinciannya bersama Bumawi di Kuching. Silakan Buma. Baik Zahira, terima kasih. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng serta delegasi Sarawak mengadakan lawatan kerja rasmi 4 hari ke Abu Dhabi, Emiria Arab Bersatu UAE bermula semalam.
Hari ini, Premier dijadual melawat bandar yang dikuasakan menerusi tenaga hijau, Bandaraya Masdar Abu Dhabi, serta menyaksikan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Sarawak Energy Berhad, Abu Dhabi Future Energy Company dan Gentari. Kerjasama strategik ini memberi tumpuan kepada penerokaan potensi untuk membangunkan projek solar fotovoltaik terapung PV terbesar di dunia dengan kapasiti sehingga 1 gigawatt di Empangan Murum. Esok, Premier Sarawak dijadual menghadiri pameran dan persidangan petroleum antarabangsa Abu Dhabi, ADIPEC 2024. Beliau juga akan menyertai sesi perbincangan tumpuan berkenaan peranan Asia dalam menentukan pasaran hidrogen. Pada sebelah petangnya, Premier Sarawak dijadual menyaksikan pemeteraian perjanjian antara Sarawak Forestry Corporation SFC dan Mubadala Energy. Perjanjian itu untuk Mubadala Energy membantu mempromosikan pemeliharaan, perlindungan, penjanaan semula dan peningkatan biodiversiti. Di samping itu, ia turut melibatkan pembangunan rangka kerja kedua pihak meneroka peluang di kawasan yang diuruskan SFC yang sesuai untuk melaksanakan pemeliharaan bakau di Taman Negara Kuching Wetland dan mengenal pasti projek pemeliharaan berpotensi lain. Premier Sarawak akan menghadiri rangka kerjanya dengan mengadakan pertemuan bersama Barisan Eksekutif Mubadala Energy yang membincangkan hala tuju gas Sarawak atau Sarawak Gas Roadmap dan peluang pelaburan Mubadala Energy di Sarawak. Kerjasama padu Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak dan Polis Diraja Malaysia PDRM berjaya menangani kes pembuangan bayi termasuk menjejaki si pelaku untuk dikenakan tindakan undang-undang. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata beberapa tanggapan dan pertuduhan telah diambil tindakan pihak PDRM. Jelas Datuk Seri Fatimah melalui tangkapan dan pertuduhan yang telah dibuat membolehkan pihaknya mendapatkan maklumat lanjut berhubung profil bayi, pelaku dan ibu kepada bayi berkenaan untuk program advokasi. Satu usaha yang sangat baik dan ia juga lesson learn ya. Kita tahu bagaimana ianya berlaku dan dari segi profil kanak-kanak itu juga sekarang kita tahu dan juga yang si pelaku ini juga kita tahu dan ini adalah maklumat yang sangat penting yang kita akan gunakan dalam usaha kita dalam program yang kita akan jalankan dalam tahun 2025 ya. Beliau ditemui media selepas majlis penyerahan mesin hemodialisis bernilai RM41,150 kepada Hospital Limbang di Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Bantuan mesin hemodialisis ini dapat menambah bilangan mesin sedia ada berikutan pertambahan bilangan pesakit yang menjalani rawatan di Hospital Limbang. Katanya lagi, pada tahun 2023, JKM Sarawak telah membeli sebanyak 24 buah mesin hemodialisis secara tender dengan nilai keseluruhan perbelanjaan terbabit sebanyak RM987,600. Baik, sementara itu dalam perkembangan sama sebanyak 50 kes buang bayi atau janin direkodkan di Sarawak bagi tempoh Januari 2017 hingga 31 Oktober lepas. Menyatakan demikian menerusi kenyataan media, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu bagi tahun ini sebanyak 6 kes dilaporkan setakat 31 Oktober lalu. 2 kes dilaporkan di Kuching manakala 1 masing-masingnya di Belaga, Sarike, Lawas dan Sibu. Data tersebut berdasarkan statistik daripada Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak. Beliau menjelaskan masalah pembuangan bayi berkait rapat dengan pelbagai isu seksual remaja. Ini termasuk kehamilan remaja, pornografi, rogol bawah umur, mangsa sumbang mahram serta peningkatan tingkah laku dan aktiviti seksual berisiko. Selain itu, stigma kepada kehamilan luar nikah dan sokongan emosi yang lemah daripada ahli keluarga boleh menyebabkan ibu remaja membuang atau meninggalkan bayi baru lahir mereka kerana rasa malu, takut dan kekeliruan. Baik, sebanyak 70 projek pembangunan melibatkan peruntukan sebanyak RM1.4 bilion telah diluluskan untuk agensi pembangunan Sri Aman Sada dalam membangunkan kawasan tersebut secara keseluruhannya. Pengerusinya Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, kelulusan projek tersebut diambil kira meliputi pelbagai sektor dan keperluan dalam membangunkan Sri Aman.
Katanya 70 projek pembangunan ini merangkumi pembangunan infrastruktur, pertanian, ekonomi dan sosial. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Jerayawara Sada bersama masyarakat Engkelili di Engkelili. Dari segi agihan peruntukan, ujarnya pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya, pengairan dan saliran telah diberi peruntukan terbanyak dan setakat ini lebih 900 juta ringgit telah diberikan untuk membiayai projek tersebut. Selain itu, peruntukan tersebut juga untuk membangunkan infrastruktur pelancongan di kawasan Gunung Lesung Ecotourism Complex dan Batang Air National Park Ecotourism Complex. Dalam pada itu, Jerayawara Sada yang diadakan ini adalah untuk meningkatkan kefahaman tentang fungsi dan peranan Sada dalam perancangan dan pelaksanaan projek pembangunan. Program Randau Solidariti Komuniti RSK berperanan memupuk perpaduan dan solidariti dalam memastikan kestabilan ekonomi, sosial dan politik di Sarawak. Adun Daro Safi'i Ahmad berkata, penganjuran program itu sejajar dengan matlamat Kerajaan Sarawak untuk mencapai status negeri maju dan pembangunan seimbang menjelang 2030. Program RSK menjadi inisiatif tahunan Majlis Pembangunan Sosial Sarawak MPS di setiap daerah di Sarawak untuk merapatkan hubungan antara komuniti dan agensi kerajaan melalui aktiviti sosial yang membina. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program RSK bahagian muka peringkat daerah Daro di Daro. Pada tahun lepas sebanyak 9 siri RSK telah dilaksanakan, manakala tahun ini 33 siri dirancang bagi memperkukuh integrasi dan kerjasama antara komuniti yang terdiri daripada pelbagai kaum, etnik dan peringkat umur. Latih Amal Madani Ex-Pelinsa 2024 Anjuran Majlis Keselamatan Negara MKN mampu meningkatkan kesedaran dan kesiapsiagaan semua jabatan agensi di bahagian Bintulu dalam menangani apa jua insiden keganasan dan bencana industri. Menurut Adun Jepak Iskandar Turki, latihan ini juga untuk memastikan pelaksanaan Pelan Tindakan Kecemasan Bertindak Emergency Response Plan ERP dan koordinasi tindakan antara jabatan, agensi dan pelabuhan Bintulu selaras dengan arahan MKN dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Katanya, ia juga dilihat dapat memperkasakan pendekatan Comprehensive Security (COMSEC) di semua peringkat meliputi jentera kerajaan dan segenap lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Latih Amal Madani Ex-Pelinsa 2024 Anjuran Majlis Keselamatan Negara Negeri Sarawak dan Bintulu Port Holdings Berhad di Bintulu. Lebih 300 peserta daripada agensi dan jabatan kerajaan menyertai eksersis 3 hari tersebut yang bermula hari ini. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma. Rebut peluang lonjak prestasi perniagaan menerusi geran disediakan Fama. Perinciannya langsung bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di studio RTM Kangar. Silakan Iqbal. Baik, terima kasih. Bengkel Skim Agropreneur Muda Startup mampu memberi pengetahuan kepada usahawan belia mengenai perkhidmatan, bantuan dan geran yang ditawarkan Fama. Ini peluang mempromosi dan memasarkan produk di dalam dan luar negara. Menurut Penaung Pertubuhan Kebajikan Anak Jati Perlis, Datuk Dr. Fatul Bari Mat Jahaya, sejak 2018 hingga tahun ini, hanya 21 usahawan belia memanfaatkan bantuan dan geran itu. RM30,000 hingga RM200,000 disediakan. Peluang kita dah sediakan. Kerajaan telah sediakan peluang melalui Kementerian Pertanian, dan yang paling penting sekali adalah kita punya attitude kita, sikap kita. Kita harap anak-anak muda kita ini mengurus perniagaan dengan baik, dengan amanah. Ini geran yang disediakan oleh kerajaan, moga-moga berjaya dalam perniagaan tersebut, mendapatkan hasil dan kebaikan untuk diri mereka dan juga komuniti setempat. Beliau menyatakannya pada bengkel Skim Agropreneur Muda Startup disertai 52 usahawan muda berusia di bawah 40 tahun di Kangar. Teknik pemasaran dalam talian dipelajari mereka. Ramai orang muda ni buat macam konten TikTok dengan Facebook, mereka macam lebih daripada mempromosi mereka punya konten tu,
inilah cabaran-cabaran dia sebab sebelum-sebelum ni kita tak ada TikTok, kita tak ada Facebook. Jadi dengan adanya TikTok dan Facebook ni lebih ramai yang mencabar lagi anak-anak muda untuk kita ke depan. Sebagai usahawan muda dan sebagai usahawan juga, kita perlu mengikut trend terkini untuk memasarkan segala pemasaran kita, dan usahawan-usahawan muda ini terlalu menjadi satu kebangkitan di masa sekarang dengan menggunakan teknik-teknik terkini untuk memasarkan produk-produk mereka dan juga meneruskan karya mereka. Fama menawarkan pelbagai jenis bantuan dan geran di bawah skop industri makanan dan asas tani. Antaranya, geran agro pelancongan, geran pembaikan imej produk dan geran pembangunan agrobazar K-Shop. Sukan bendang menggamit memori masyarakat Melayu khususnya di kampung. Kayuh gerek atas papan, lumba lari dalam bendang, tangkap itik dan bowling nyok antara acara yang kerap dilaksana setiap kali berakhirnya musim menuai padi. Di Kampung Alostar Pauh, 20 aktiviti sukan bendang menarik minat lebih 2,000 penduduk setempat pelbagai usia dan kaum. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Program Berkenaan Roziana Ahmad, program ini memberi pendedahan cara mengusahakan sawah padi atau menetap di kawasan bendang. Ini juga tarikan utama bersempena Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Penganjuran pada tahun ini menjadi titik tolak kepada pelibatan komuniti lah dan masyarakat. Kita sekarang ni dalam keadaan sekarang ni memang kita banyak cabaran, kita banyak kekangan dalam kehidupan. Jadi dengan adanya sukan Superman ni di samping kita nak kembalikan nostalgia sukan kita dulu-dulu, kita nak mengeratkan silaturahim, dan saya harapkan komuniti hari ini berkembanglah. Kita dah banyak cabaran dalam kehidupan ni, kita nak kembalikan semula pendampingan kita dengan komuniti, dengan masyarakat supaya kita saling hidup dalam keadaan yang harmoni. Selain menggerakkan silaturahim, aktiviti sukan bendang atau sukan rakyat turut memupuk amalan gaya hidup sihat. Regimen Ranger Diraja memerlukan transformasi kesiapsiagaan dan keupayaan tindak balas terhadap pelbagai bentuk ancaman seiring perubahan semasa. Sejajar dengan keperluan Kor Elemen Tempur, Raja Perlis merangkap Tuanku Kolonel yang di-Pertua Regimen Ranger Diraja, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah bertitah, transformasi menyeluruh perlu dilaksana segera. Ia meliputi pembangunan dan perolehan kelengkapan terkini di samping pembentukan pemikiran setiap warganya. Saya berharap usaha pembangunan sumber manusia merangkumi kepimpinan, pengetahuan dan kemahiran wajar diberi fokus oleh pihak pengurusan tertinggi. Pihak kepimpinan KOR hendaklah mengambil pendekatan dengan penuh iktizam bagi menyediakan plan reformasi terhadap penyediaan warga KOR yang mampu mengadaptasi keperluan melaksanakan tugas, iaitu fit for purpose. Baginda bertitah ketika menyempurnakan istiadat perbarisan pertukaran panji-panji Regimen Batalion Pertama dan Kedua Regimen Ranger Diraja di Kem Bukit Kauda. Sekian paparan berita dari Perlis hari ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali semula bersama dengan rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Iqbal. Tulisan Jawi memiliki kekuatan dan identiti tersendiri yang harus diperkenalkan kepada generasi hari ini. Kerjasama pelbagai pihak diperlukan dalam mendepani cabaran, khususnya peminggiran tulisan Jawi yang menjadi identiti masyarakat Melayu. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah bertitah persepsi generasi muda yang beranggapan tulisan Jawi tidak relevan dan bernilai perlu diperbetul. Ia menjadi lambang kegemilangan tamadun Melayu dalam bidang keilmuan suatu ketika dahulu. Titah baginda lagi generasi kini perlu menyemai sifat kecintaan dan menghargai seni tulisan Jawi. Ia perlu diajar kembali dan diperkasa bagi memartabatkan kembali tulisan Jawi sebagai seni warisan Melayu hingga ke persada antarabangsa. Baginda bertitah demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Adat Istiadat Melayu Perlis Sidang Pertama 2024 di Kuala Perlis.
Hampir 32,000 motosikal diperiksa JPJ sepanjang 4 hari pelaksanaan operasi khas motosikal di seluruh negara. 4,533 daripadanya diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadil Ramli berkata antara kesalahan tertinggi dikesan adalah tiada lesen diikuti cukai jalan tamat tempoh dan tiada insurans. 135 motosikal disita kerana gagal mematuhi peraturan ditetapkan. Kita akan kembalikan motosikal tersebut selepas pemilik menyelesaikan kompaun, memperbaharui insurans dan memperbaharui road tax. Yang tu kita akan kembalikan semula. Tapi bagi yang keadaan ekstrim, kita akan tengok keadaan. Kita akan tengok kesesuaian kenderaan tersebut. Mungkin kita akan sita dan kita akan angkat untuk lucut hak. Jika pemilik tidak dapat untuk mengembalikan, untuk memberi jaminan mengembalikan motosikal itu kepada keadaan asal. Kira-kira 11,000 saman dikeluarkan sejak pelaksanaan operasi bermula 1 November. Di Georgetown, lebih 200 peserta dari negara ASEAN menghadiri sambutan Hari Kesedaran Tsunami Sedunia. Ia peluang mengenal pasti tanda ancaman dan memahami sistem amaran awal tsunami nasional Malaysia. Program itu juga platform memperingati bencana tsunami Lautan Hindi yang berlaku kira-kira 20 tahun lalu. Individu yang pernah terlibat dalam bencana itu turut berkongsi pengalaman. Diikuti dengan 4 slot aktiviti dari segi memperingati kejadian tsunami tersebut, di mana speaker-speakernya daripada individu atau individu yang pernah ada semasa tsunami tersebut berlaku, dan juga kaedah-kaedah peramalan untuk masa depan daripada Meteorologi Malaysia. Seterusnya sebelah petang pula akan diadakan lawatan ke Kuala Muda, Kedah, untuk melihat kesan-kesan daripada kejadian tsunami, di mana di situ terdapat satu tugu memperingati tsunami yang berlaku pada tahun 2024 tersebut. Dalam perkembangan lain, Pulau Pinang kini beri tumpuan untuk menjadi peneraju dalam penganjuran persidangan antarabangsa. Ia sebagai tambahan kepada sektor pelancongan yang sudah sinonim dengan negeri itu. Malaysia selaku pengerusi ASEAN 2025 dijangka akan turut memberi limpahan ekonomi kepada Pulau Pinang dalam sektor pelancongan dan persidangan antarabangsa. Menjangkakan tahun depan kita akan menyambut lebih banyak persidangan convention antarabangsa, bukan sahaja di peringkat Southeast Asia, tetapi juga peringkat Asia dan antarabangsa. Dan pihak kerajaan negeri bersama Penang Convention Exhibition Bureau, kita akan terus melibat gandakan usaha kami untuk menjemput ataupun menyambut lebih ramai persidangan peringkat antarabangsa ke Pulau Pinang. Beliau ditemui selepas persidangan delegasi Kembara Kajian Dunia 2024 di Bayar Lepas. Cubaan seludup 150 kg jambu air tanpa permit sah digagalkan Makis Kedah. Lori dari Thailand itu ditahan di pintu masuk Kota Putra Durian Burung. Pengarah Makis Negeri Hisham Abu Bakar berkata perbuatan itu merupakan kesalahan serius di bawah Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011. Kesemua barang dirampas untuk siasatan serta tindakan susulan. Penguatkuasaan berterusan dijalankan Makis bagi mengekang kemasukan barangan pertanian secara haram yang boleh mengancam ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Premis perniagaan dijadikan asrama pekerja warga asing di Taman Bandar Baharu Sungai Petani musnah dalam kebakaran pagi tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani Ismail Muhammad Zain berkata kebakaran tersebut melibatkan rumah
kedai di tingkat 3 bangunan. Hampir 90% struktur dalam bangunan yang menempatkan 19 katil dan kelengkapan peribadi pekerja warga asing musnah. Ketika kejadian, tiada penghuni berada dalam premis. Punca dan jumlah kerugian masih disiasat. Perkembangan sukan, Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia, Pesaka Kedah merancang menubuhkan sebuah pusat akademi dengan menyediakan prasarana untuk pembangunan sukan silat di negeri itu. Penaung Pesaka Kedah Datuk Zuraidi Rahim berkata ia bertujuan mencungkil bakat-bakat baharu yang berpotensi menjadi pelapis untuk mewakili negeri dan negara di peringkat tertinggi. Selain itu, memfokuskan pesilat berusia 14 hingga 17 tahun mewakili Kedah di Sukma yang akan berlangsung di Selangor. Bakat-bakat baru yang memang versatile, maknanya yang boleh melakukan satu transformasi dalam dunia silat ni di negeri Kedah untuk mewakili Kedah di peringkat kebangsaan dan juga dalam peringkat antarabangsa. So sebab itu saya sebut walau bagaimanapun kita nak kena ada satu prasarana, bentuk prasarana yang baik. Kalau kita nak mendidik, nak menggila bakat-bakat baru ni, kita kena ada akademi kita. Beliau berkata demikian selepas kejuaraan silat terbuka kebangsaan dan jemputan antarabangsa 2024 di Alustar yang berakhir malam tadi. Untuk memberi jaminan kepada semua rakyat, dengan minoriti, dengan kepinggir, dengan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara akan dipertahankan hak mereka. Biarlah saya jawab. Ikuti mesyuarat ketiga, penggal ketiga secara langsung Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 14 Oktober hingga 12 Disember 2024 dan di Dewan Negara pada 2 Disember hingga 19 Disember 2024. Bagi tangani masalah kesesakan, Johor Committed buka semula laluan pintas bagi pejalan kaki ke Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ di bangunan Sultan Iskandar. Exco Kejaraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Negeri Muhammad Fazli Muhammad Salih berkata, cadangan itu telah diutarakan dalam mesyuarat jawatan kuasa khas Kabinet, namun ia belum dimuktamadkan kerana berdepan isu keselamatan. Kita masih lagi berbincang dengan pihak KDN supaya laluan tu dapat dijadikan laluan yang ketiga lah untuk masuk ke CIQ. Cadangan ni masih on, cuma kita ada kekangan dari segi keselamatan. Maknanya kebanyakan agensi yang menjaga keselamatan tu buat masa ni belum bersetuju. Jadi kita tengah nego lagi lah. Kabinet pada Mac lalu meluluskan cadangan Kerajaan Johor membuka laluan tersebut untuk tempoh percubaan selama 2 bulan. Pelbagai jenis dadah bernilai keseluruhan RM2.28 juta dirampas dalam 2 serbuan berasingan di kondominium di Melaka Raya dan bangunan di Jalan Merdeka. Dalam operasi pada 1 November lalu turut menahan 3 lelaki tempatan dan 2 wanita warga asing. Ketua Polis Melaka Datuk Zainul Samah berkata, kesemua suspek dipercayai aktif dalam sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah sekitar Melaka sejak awal tahun lalu. 2 kenderaan dan wang tunai kira-kira RM6,000 dirampas. Dadah dipercayai untuk pasaran tempatan.
JKM Tumpat mula pindahkan barangan bantuan keperluan asas sebagai persediaan hadapi musim banjir. Ia akan diagih kepada penduduk yang dijangka terkesan akibat bencana tersebut. Seramai 15 kaki tangan JKM terlibat menaiki bot dari JT Padang Kemahkotaan Tumpat menuju ke pengkalan hadapan di Kampung Teluk Renjuna. Keperluan kepada barang keperluan ini adalah bukan terhad, tetapi ia adalah kepada keperluan yang mereka yang terkesan dengan banjir nanti. Kerana di pulau ni kita tidak ada pusat pemindahan sementara, PPS-nya tak ada di sini, semuanya berada di sebelah kata bandar sanalah. Jadi mereka yang terkepung ataupun yang tidak boleh berpindah boleh menggunakan barang-barang di pengkalan hadapan ini, dan bergantung juga agihannya kepada penghulu mukim kita lah. Misi membawa barangan turut disertai kaki tangan pejabat tanah dan jajahan Tumpat serta APM Tumpat yang menyediakan 5 bot. Bantuan tersebut memudahkan penduduk yang terhalang pergerakan untuk mendapatkan makanan. Ini boleh katakan 100%-nya terlibat banjir lah. Walaupun setengah tu pulau tu tidak tergelai air, tapi pergerakan dia tu jadi payah sebab air derah laju dan sebagainya. Jadi maknanya tak boleh buat apa jugalah. Peniaga sayur rugi RM274,000 terpedaya sedikit phone scam yang menyamar sebagai pegawai insurans dan polis. Suspek mendakwa mangsa menuntut insurans palsu selain waran tangkap dikeluarkan terhadapnya berhubung aktiviti pengubahan wang haram. Ketua Polis Pahang Datuk Seri Yahya Uthman berkata mangsa mendakwa panggilan disambungkan kononnya kepada beberapa pegawai termasuk inspektor polis dan timbalan pendakwa raya. Mangsa mula curiga dan syak ditipu selepas berlaku 32 transaksi pemindahan wang dari akaun banknya ke 14 akaun tidak dikenali antara 2 hingga 10 Oktober. Laporan polis dibuat di sebuah balai di Temerloh. Di Mahkamah Majistret Kemaman, pengerusi Masjid Direman 6 hari disyaki kemukakan senarai nama asnaf yang tidak layak terima zakat kepada Badan Kebajikan Swasta. Penahanan lelaki 50-an itu dikeluarkan Majistret Sharifah Amirda Syasha Amir Sharifuddin selepas permohonan dibuat SPRM. Siasatan awal mendapati suspek melakukan kesalahan tersebut April lalu. 50 individu tersenarai menerima wang zakat RM1,000 setiap seorang. Suspek menerima dana zakat tersebut daripada sebuah syarikat minyak di negeri itu memandangkan dia pekerja di situ. Dia ditangkap bersama isterinya yang turut tersenarai antara penerima. Bagaimanapun isterinya dilepaskan dengan jaminan SPRM. Pengarah SPRM Terengganu Hazrul Shazrin Abdul Yazid tidak menolak kemungkinan beberapa tangkapan susulan akan dibuat bagi membantu siasatan. Sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti Merdeka, saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.